Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sikit soalan inheritance ni jarang-jarang kita buat. Jadi kita cuba buat untuk soalan inheritance yang dihybrid cross. Okey, kita baca soalan ni. Diagram 5 shows the dihybrid cross of purebred Drosophila sp. Okey, apa yang dikatakan sebagai purebred? Purebred ni maksudnya dia adalah homozygous homozygous maksudnya allele dia sama. Contohnya kalau R besar ini adalah purebred. Kalau R kecil ni adalah purebred dia adalah homozygous. Okey. Kita tengok kat sini dia adalah dihybrid Dihybrid maksudnya kacukan di antara dua karakteristik yang berbeza. Kalau kita tengok kat sini, satu ada dia punya warna mata black eyes, dan lagi satu dia punya bentuk sayap. Jadi dia punya warna mata sama ada black eyes ataupun red eyes. Sayap dia sama ada normal ataupun short. Okey. Jadi dekat sini kita tahu bahawa black eyes dengan normal wing adalah yang dominan, sebab dekat anak dia dapat black eye dengan dapat normal wing. Maka itulah karakteristik yang dominan. Okey. Jadi dekat sini pun dia kata dia adalah purebred, maka secara automatik kalau purebred kita tahu dia adalah homozygous. Dia punya allele sepatutnya untuk black eyes kita boleh pilih mana-mana huruf sebab kat sini dia tidak cakap huruf apa yang digunakan. Katakanlah kita gunakan huruf B kita guna huruf B, senang. Jadi black eyes ialah B besar sebab dia homozygous. Yang normal wing kita guna huruf N N. Okey, N besar. Inilah yang dikatakan sebagai purebred baka tulen. Manakala untuk yang recessive kita gunakan huruf B kecil, N kecil. Kenapa sampai ada 4 huruf? Ingat sebab dia adalah dihybrid cross. Okey, dihybrid cross. Okay, kita cuba buat dia punya cross dulu sebelum kita jawab soalan Okay, kita tengok kat sini. Dia cross antara apa tadi? Black eyes, black dengan normal wing black normal. Cross dengan red eyes dengan short wing. Okay, itu adalah dia punya phenotype ni dia punya parent phenotype. Okay, lepas tu kita ada parent genotype. Parent genotype dia ialah dia punya allele tadilah. Kalau black normal kita ada B besar, N besar, cross dengan B kecil, N kecil. Okay, itu dia punya genotype, allele dia Okay, sekarang kita nak tengok macam mana dia punya gamet terhasil. Okey, semasa proses dihybrid dia adalah second Mendel law mengatakan bahawa allele bagi setiap karakteristik tu akan berpisah Okey, dia punya gamet. Tengok gamet yang terhasil ialah allele dia berpisah. Macam ni kita nak tengok allele ialah ini. Allele untuk satu karakteristik, yang ni allele untuk karakteristik yang lain. Yang ni untuk karakteristik warna mata, yang ni untuk karakteristik bentuk sayap. Okey, macam mana dia berpisah? Berpisah dekat tengah ni lah, allele berpisah. Maka dalam gamet yang terhasil ialah B besar dengan N. Okey, itu dia punya gamet yang terhasil BN bukan barisan nasional BN dengan BN. Jadi sebabkan semua dia punya gamet sama, kita tulis sekali je lah itu gamet yang terhasil melalui proses meiosis. Okey, proses meiosis. Maka yang ni terhasil ialah BN. Ingat huruf yang berbeza kamu jangan pisahkan. Yang pisahkan hanyalah huruf yang sama. Maksudnya B dengan N tak boleh pisahkan sebab dia adalah satu organisma. Yang kita boleh pisahkan adalah allele, sebab hanya allele yang berpisah semasa pembentukan gamet. Jadi gamet tu kita bulatkan. Okey,
Jadi ini adalah dia punya gamet yang terhasil. Seterusnya kita tengok F1 generation. Ya, okay. F1 generation. Okay, semasa F1 generation, proses fertilization berlaku. Fertilization berlaku antara gamet ni lah. Gamet antara lalat tadi lah dua lalat tadi tu, dia berlaku proses fertilization. Okay. Maka semasa proses fertilization, terhasillah anak dia. Jadi anak dia semua akan jadi, gabungkanlah dia punya allele. Huruf yang sama kena tulis bersebelahan. B besar, B kecil, N besar, N kecil. Maka inilah genotype untuk offspring dia. Okay. F1 generation genotype. Okay. Maka dia punya F1 generation phenotype adalah, phenotype dia adalah B besar B kecil adalah untuk black lah, sebab heterozygous. Maka dia punya allele yang dominan akan memberi kesan. Okay. Jadi dia adalah black eyes dengan N besar N kecil, maka dia akan dapat normal wing lah normal wing. Okay. Maka inilah anak dia tadi. Kita tengok soalan. Okay, soalan dia. Pertama dia tanya, nyatakan semua ciri dominan dan resesi bagi Drosophila HP. Okay, macam ni kita nak tengok ciri yang dominan tadi, ialah kita tengok pada anak. Sebab anak dia ada black eye dengan normal wing, maka itulah ciri yang yang ni adalah ciri yang dominan. Okay, maka ciri yang dominan ialah black eyes dengan normal wing. Okay, ciri yang resesif ialah red eyes dengan short wing. Okay, faham Kenapa yang red eye dengan short wing dia resesif? Sebab dia tidak menunjukkan sifat dia pada anak. Sebab tu dia adalah yang resesif. List all the gamete formed by individual in F1 by using the given letters. Okay, kat sini dia bagi B dengan N. Jadi kat sini apa yang dia nak, kita kena faham soalan List all the gamete formed, gamete yang terbentuk oleh individu F1 Individu F1 yang mana? Individu F1 ialah yang ini. Ini adalah individu F1. Tadi kita dah buat individu F1, dia adalah B besar, B kecil, N besar, N kecil. Maka dia nak gamet yang terhasil oleh individu ini. Okay, mari kita tengok macam ni nak buat dia punya gamet yang terhasil. Okay, tadi individu tu dia ada dia punya genotype ialah B besar, B kecil, N besar, N kecil. Okay, dalam menghasilkan gamet, awak kena tahu yang berpisah ialah allele yang sama huruf. Okay, allele yang sama huruf ni dia akan berpisah. Okay, dia akan berpisah. N berpisah dengan N. Tapi B dengan N tidak akan berpisah. B dengan N tidak akan berpisah. Dia kalau kamu buat pindah silap, kalau kamu buat cross macam ini. B besar, B kecil, N besar, N kecil. Maka pilihan yang ada ialah B sama ada boleh bergabung dengan N besar ataupun N kecil. Okay. Yang B kecil boleh bergabung dengan N besar ataupun N kecil. Okay, dapat Cuba kita ambil anak panah yang warna hitam. Okay, allele yang terhasil ialah sama ada B besar, N besar ataupun B besar, N kecil. Dapat tak? B besar, N besar ataupun B besar, N kecil. Maka untuk B kecil pilihan dia ada ialah B kecil, N besar ataupun B besar, N kecil. Okey, itu adalah gamet yang terhasil. B kecil, N besar, B kecil, N kecil. Maka untuk dihybrid cross, untuk individu F1 generation yang pertama, gamet yang terhasil ada 4 jenis 1, 2, 3, 4. Maka inilah 4 gamet yang terhasil. Okey, kita tengok dia punya soalan. Jawapan dia ialah sama ada apa tadi? B besar, N besar, B besar, N kecil, B kecil, N besar, B kecil, N kecil. Inilah allele yang terhasil. Ini adalah gamet yang terhasil. Ingat bila gamet, bila gamet
awak kena tulis LL kena berpisah. LL pisah. LL maksudnya sama. Sama huruf. Sama huruf kena pisah. Okey. Lain huruf kena sentiasa bersama. Okey. Sama huruf berpisah. B berpisah dengan B. N berpisah dengan N. Tapi B dengan N tidak boleh berpisah macam ni. Okey. Faham Okey. Seterusnya. F1 generation of Drosophila undergo self-breeding. Maksudnya. Masuk F1 undergo self-breeding ni ialah F1 tadi cross dengan F1. Okey. F1 cross dengan F1. Maksudnya apa tadi? Black normal cross dengan black normal. Okey. Tapi dua-duanya adalah heterozygous, iaitu B besar B kecil, N besar N kecil, B besar B kecil, N besar N kecil. Faham Okey, jadi gambar yang terhasil tadi kita ada 4 Ini untuk individu F1 yang pertama, ini untuk individu F1 yang kedua, lalat yang pertama dengan lalat yang kedua. Jadi gambar yang terhasil ialah apa tadi? Kita ada B besar, B kecil, B besar, B besar, N besar, B besar, N kecil, B kecil, N besar, B kecil, N kecil. Okey. Ini pun sama untuk individu yang kedua. Gamet yang sama, B besar, N kecil, B kecil, N besar, B kecil, N kecil. Maka dekat tengah-tengah ni apa yang kita nak buat? Kita just sambungkan je lah. Okay. Sambungkan. Bila berlaku fertilization katalah fertilization berlaku antara B besar, gamet yang ni dengan gamet ni. Maka anak yang terhasil ialah B besar, B besar, N besar, N besar. Okay, ingat bila dia dah bergabung, huruf yang sama awak kena rapatkan. Tak boleh tulis B besar, N besar, B besar, N besar. Tak boleh tulis macam ni. Kena tulis macam ni. Okay, faham? Dan seterusnya lah kita buat. Katakan kita buat yang seterusnya. B besar, B besar, N besar, N kecil. Tulis yang dominan dulu, baru tulis yang resesif. Ini pun sama. B besar, B kecil, N besar, N besar. B besar, B kecil, N besar, N kecil. Okey? Ini pun sama. Untuk seterusnya yang lain. Okey, contohnya ni BN dengan BN ini, maka dia adalah B besar, B besar, N besar, N kecil. Ini bersama ini dengan yang ini. B besar, B besar, N kecil, N kecil. B besar, B kecil, N besar, N kecil. B besar, B kecil, N kecil, N kecil. Lepas tu ni bersama, teruskan B besar, kecil, N besar, N besar. Lepas tu besarkan lagi B besar, B kecil, N besar, N kecil. B kecil, B kecil, N besar, N besar. B kecil, B kecil, N besar, N kecil. Ni B besar. Perlukan kesabaran buat sampai habis, jangan putus asa. Lepas tu B besar, B kecil, N kecil, N kecil. B kecil, B kecil, N besar, N kecil. B kecil, B kecil, N kecil, N kecil. Okey, maka dah siaplah kita punya Punnett square ni. Okey. Based on Punnett square, soalan determine the genotype ratio of dominant homozygous and recessive homozygous. Apa maksud dominant homozygous? Dominant homozygous maksudnya yang dominan lah. Dominant homozygous maksudnya dua-duanya adalah dominan, iaitu B besar, B besar, N besar, N besar. Okey. Manakala yang recessive homozygous ialah yang B kecil, B kecil, N kecil, N kecil. Okey. Jadi kita lihat, kita cari dalam ni. B besar, B besar, N besar, N besar, satu. Ada lagi tak? Ada satu je. Okey. Lepas tu yang homozygous recessive pun ada satu. Jadi ratio ni adalah 1:1. Okey. Satu markah je Satu markah sahaja. Okey, seterusnya. Determine the phenotype ratio for black eye normal wing. Okey, sekarang dia nak ialah tadi dia nak genotype kan, sekarang dia nak phenotype. Phenotype ratio untuk black eye normal wing. Okey, dengan red eye short wing. Okey, tentukan nisbah.
Jadi kita tengok kita cari dalam gambar ni, kita cari mana satu yang black eye normal wing. Okey, awak kena ikut ni, ikut saya secara teliti kita cari satu demi satu. Black eye normal wing tu adalah yang dominan yang ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka black eye normal ada 9 Black eye normal ada 9 individu. Maka kita cari pula yang red eye short wing. Red eye short wing ni sebabkan dia adalah recessive, dia tak banyak dari satu je kat sini. Satu je. Maka dia punya ratio adalah 9:1. Itulah jawapan dia. Okay. Write all genotype for black eye short wing. Black eye short wing. Black eye ialah dominant. Black ialah dominant, short ialah recessive. Jadi kamu kena cari yang mana yang ada B besar dengan ada 2 N kecil. Okey, B besar dengan 2 N kecil. Maka kita cari kat sini yang mana yang ada B besar dengan 2 N kecil. Kita gunakan warna purple B besar, kita cari 2 N kecil dengan B besar ni Ada 2 N kecil, 1 B besar. Ada lagi tak? 2 N kecil, 1 B besar. Maka kat situ ada 2 sahaja Ada 2 sahaja. Ada lagi tak yang lain? Okey, ada lagi kat situ. Ada lagi tak? Tak ada. Maka dia nak kamu tulis genotype dia nak kamu tulis genotype. Genotype yang ada kat situ ialah B besar, N kecil, N kecil. Lepas tu kita ada B besar, B kecil, N kecil, N kecil. Kita ada B besar, B kecil, N kecil, N kecil. Jadi kalau sama tak payah tulis 2 kali. Itulah dia punya jawapan. Jawapan dia ialah B besar, N kecil, N kecil, B besar, B kecil, N kecil, N kecil. Sebab dia nak suruh tulis genotype. Kita ada B besar, N kecil, N kecil dengan B besar, B kecil, N kecil, N kecil. Maka jawablah soalan ini. Okey. If generation of Drosophila sp exposed to the X-rays for 2 weeks and then will cross among each other, there will be Drosophila sp with green eyes. Okay, kenapa dia boleh ada green eyes? Sebab berlaku mutation lah mutation. Senang je. Based on your knowledge about genetics, explain the process occur in diagram. Okay, jadi kamu kena terangkan apa yang dikatakan sebagai mutation. Jadi sebenarnya dia telah berlaku gene mutation Dia telah berlaku gene mutation. Okey, gene mutation ni apa maksudnya? Okey, gene mutation ni maksudnya ialah perubahan yang permanent permanent change in nucleotide. Okey, ataupun sequence of DNA. Apa sebabnya? Caused by mutation. Apa mutation ni tadi? Mutation ni tadi ialah X-ray. Itu saja untuk soalan ini. Okey, saya harap kamu boleh jawab soalan ni, kamu boleh faham dihybrid cross. Monohybrid cross senang kita dah belajar tadi. Okey, sekian, terima kasih.